Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya Khairul Aswad bin Abdul Aziz dari bahagian pengurusan akademik Jabatan Pendaftar Universiti Sains Malaysia. Pada pagi ini kita akan kita akan kongsikan apa yang ditawarkan di Universiti Sains Malaysia, keunikan yang ada di Universiti Sains Malaysia serta bagaimana nak memilih program-program yang ada di Universiti Sains Malaysia untuk semua calon-calon lepasan STPM, matrikulasi, asasi, diploma dan juga taraf lain-lain yang boleh memohon sementara permohonan masih dibuka, kemas kini masih dibuka. Tapi sebelum itu, saya hidangkan dahulu tontonan video Lifestyle USM. Mungkin saudara-saudari semua boleh ambil maklum bahawa ada video-video yang dibuat sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Jadi ada 3 video yang saya tayangkan. Jadi sebelum saya proceed dengan taklimat saya pada pagi ini, jadi kita tonton dahulu video latar belakang USM dan juga campus life USM. Assalamualaikum and hello everyone. I am Nabella. On behalf of the entire campus community, welcome to Penang Anto University Sains Malaysia. USM is also known as University in the Garden, with its beautiful and scenic campus setting. We take pride in creating an environment that would bring about the feel-good factor to the campus community as indicated by the increased happiness index. Established in 1969, USM became a research university in 2006-2007 and has been awarded the APEX status in 2008. USM is also recognized by UNESCO as the preferred university for community engagement. USM views the harmonious integration between the arts and the sciences as an innate strength. This is what we have for you in store this afternoon. Thank you. Bombinina USM. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear, my best friend. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you, it's the best light I know. It's not a game that I am playing, my love. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Hallo, ich bin Evelyn aus der Schweiz und bin jetzt seit einem Monat hier an der USM. Was mir sehr gut gefällt, hier aber auch im ganzen Land, ist die kulturelle Vielfalt und auch die Vielfalt von Religionen. Und auch der Campus ist wirklich riesig. Also es ist zwar manchmal schwierig, was zu finden, aber es ist spannend, auch mal etwas Größeres zu sehen als zu Hause. Ja. Und ich denke, für den kulturellen Mix, für das Essen und für das Wetter ist es auf jeden Fall wert, hierher zu kommen. اسمي محمد من فلسطين، طالب في اليو اس ام. انصح الطلاب الجدد اللي حابين يقدموا على جامعات في ماليزيا يقدموا على اليو اس ام نظرا
أول شيء قوتها في التعليم، ثاني شيء مكانها في البلد، هي على جزيرة سياحية اسمها بنانج. ثالث شيء عندك الأكل هون كويس، والكلتشر هون الناس تختلط ولطيفة جدا. فأنصح أي طالب يحب يقدم على الجامعة في ماليزيا يقدم على USM. こんにちは。私の名前は小森香穂です。日本から来ました。USM はとっても広くて自然にあふれていてすごく過ごしやすい環境です。ぜひ USM に来てください。大家好，我是佳慧，我是来自广州，中国。我建议大家为什么来 USM 就读呢？就是因为这里的绿色环境特别优美。我们这边是以Go Green 为主，就是全部都是树木呀，然后环境清幽环保，然后再加上这里的人都特别好，特别的有爱。然后我有什么语言问题啊，他们都会帮助我，然后学业上也会帮助我，就像一个大家庭一样。所以大家记得来 USM 读书哦。Hello, ako si Giselle, 19 years old, galing sa Philippines. Ako lang yung mag-isang Filipino, pero ang babait ng mga tao dito, kaya nakahalubilo ako ng mas maayos at mas mabilis, mas madali. Mas maganda sa USM kasi yun, mababait yung mga tao, tapos masarap din yung pagkain. And maganda siya i-try kasi bago siyang experience for new students. สวัสดีค่ะ หนูชื่อแพมนะคะ มาจากวิทยาลัยนานาชาติยะสลินค่ะ ค่ะ ก็จากประสบการณ์ที่ได้มาเป็น Student Exchange ที่นี่นะคะ ก็มหาลัยวิทยาลัย USM นะคะ ให้อะไรหลายอย่างนะคะ ได้เจอเพื่อนชาวต่างชาติ ได้เจอประสบการณ์ดีๆ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆนะคะ แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนจากหลายชนชั้นชนชาตินะคะ ค่ะ ก็ในนี้ก็มาเรียนที่ USM ได้นะคะเดี๋ยวสนใจ My name is Buba Audu. I'm from Nigeria. I'm a PhD student in the School of Mathematical Sciences, specializing in financial time series and econometrics modeling. I like USM because USM is a nice place, hospitable people, beautiful environment, university in the garden, actually the most beautiful university in Malaysia. I'm calling on you. I think we're made of something. Kasim, angkat phone tu. Mak tengah masak ni. Hello. Ya. Waalaikumsalam. Ini betul ke Kasim bin Salamat? Ya, saya Aisyah. Kenapa ya? Tahniah, anda telah berjaya ditawarkan untuk melanjutkan pengajian di Universiti Sains Malaysia. Sila lapor diri di Dewan Utama Pelajar pada 1 April ini. Betul ke ni? Really? Thank you. Uish, ya ke? Saya dapat tawaran USM. Alhamdulillah. Okey cik. Okey encik. Terima kasih. Okey, waalaikumsalam. Mak. Tadi ada orang call. Beritahu orang dapat masuk USM, Mak. Alhamdulillah. Aduh, syukurlah, Mak. Here, there's a spirit that makes people move a little differently. We're the all-nighters, the crime fighters, and the rocket igniters. The adventure seekers, the record breakers, and the noise makers. We innovate. We lead. We inspire. We're family, bound by a common bond that's changing the world.
Okey, 3 video yang saya pertontonkan pada hari ini. Yang pertama video latar belakang Universiti Sains Malaysia secara amnya. Yang kedua video kenapa Universiti Sains Malaysia menjadi pilihan pelajar antarabangsa. So jadi adik-adik lepasan STPM, lepasan matrikulasi asasi, diploma staraf, so berpeluang untuk memilih program-program yang ditawarkan USM melalui sistem UP online dan bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari pelbagai negara untuk belajar di USM di peringkat program ijazah sarjana muda secara sepenuh masa ataupun secara jarak jauh. Okey, saya teruskan kalimat saya dengan slide saya. Kemudian satu lagi, video ketiga tadi. Video ketiga adalah video yang dihasilkan oleh pelajar USM sendiri, bagaimana Kasim dan siapa tadi, Aisyah yang terpilih untuk masuk ke USM. Bukan nama sebenar lah. Okey, USM kita mentransformasikan pendidikan kelestarian untuk hari esok dan kita welcome semua bakal-bakal mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi sebahagian besar keluarga USM pada pengambilan Oktober tahun ini ataupun pada masa akan datang. Jadi kita mengalu-alukan semua kategori-kategori kelayakan yang akademik yang saya sebutkan tadi untuk memilih USM sementara tempoh permohonan dan juga tempoh kemas ini dibuka. Jadi letak USM sebagai pilihan pertama. So we welcome you guys as our future students. Okey. USM juga dikenali sebagai universiti dalam taman. Kita kekalkan flora dan fauna, kehijauan di dalam kampus untuk mewujudkan suasana kondusif dalam pembelajaran dan juga pengajaran di Universiti Sains Malaysia. Okey, latar belakang USM tadi dalam video pertama telah disebutkan tadi. So saya ulang secara amnya sedikit lagi. USM telah ditumbuhkan pada tahun 1969. Kita juga aim to be preferred university by design. Dan kita punya stakeholders kita, of course, academia, students, government, industri dan juga community. Kemudian USM juga telah diberi pengiktirafan sebagai Universiti Penyelidikan pada tahun 2006. Sekarang ni ada 5 research university atau universiti penyelidikan. Dan pada tahun 2008 USM telah diberikan status Apex. Kemudian kita aim to provide excellent learning experience for the global community melalui quality education yang inklusif, inovatif dan juga sustainable. Kemudian USM juga USM aims to perform innovative, impactful dalam bidang-bidang penyelidikan untuk global community juga dan juga kelestarian. Okey. Kampus USM, di mana USM beroperasi di seluruh negara ada ya, tapi di lokasi-lokasi tertentu. Untuk program ijazah sarjana muda kita tawarkan di 3 kampus utama. Yang pertama di Pulau Pinang, main kampus kita terpanggil kampus Minden, kemudian kampus kejuruteraan di Nimbung Tebal. Dan yang ketiga, tempat yang kita tawarkan untuk program ijazah sarjana muda di Kelantan, kampus kesihatan Kubang Keran Kelantan. Okey, selain daripada 3 kampus utama ni, kita juga beroperasi di beberapa tempat. Di dalam Pulau Pinang sendiri dia ada di Teluk Bahang, CMAX. Ini untuk pelajar-pelajar yang dalam bidang marine science biology boleh ke sana. Kemudian kita ada juga di Bukit Jambul. Ini berdekatan dengan kampus utama. Kita panggil Science at USM Bukit Jambul. Kemudian kita ada juga di seberang Perai Utara, kita ada IPPT, Institut Perubatan dan Pergigian Termaju. Ini untuk fokus program peringkat ijazah tinggi dalam bidang perubatan dan pergigian. Kemudian kita ada juga Science at Bertam di tempat yang sama juga. Kemudian di Kuala Lumpur kita ada IPS at KL, ini menawarkan program sarjana komunikasi. Kemudian kita juga ada beberapa kampus offshore. Setakat ni di Pulau Pinang kita ada di College Equator. Kemudian di Port Dickson kita ada di Politeknik. Kita tawarkan program kita di Politeknik Port Dickson, program seni bina. Dan ini yang paling jauh, program yang kita tawarkan melalui kampus pesisir. Program pesisir, program doktor perubatan, kita tawarkan di India. Okay, program ni permohonan setiap tahun kita buka permohonan terus ke USM. Bagi yang tak berpeluang ataupun tak mendapat tempat di universiti awam ataupun di dalam negara, adik-adik berpeluang untuk mengikuti program perubatan kita, program USM di India. Program 5 tahun, kurikulum yang sama,
At the end, selepas 5 tahun belajar di kampus USM di Belgaum, India ni akan dapat award Doktor Perubatan USM. Sama juga macam degree di Kelantan, everything sama. Cuma perbezaan antara program di Kelantan dan juga di India ni, di Kelantan of course yuran dia lebih murah lah. Cuma di India ni because program pesisir, kita ada kampus pesisir, jadi yuran dipanggil yuran tak bersubsidi. Jadi pelajar yang memohon dan terima masuk ke program ni perlu membayar yuran penuh. Okey, untuk makluman juga, pelajar-pelajar USM sekarang, mahasiswa-mahasiswi USM keseluruhan kita ada lebih kurang 32,000, yang mana yang sedang mengikuti program ijazah pertama lebih kurang 23,000 dan ijazah tinggi itu master dan juga PhD lebih kurang 10,000. Okey, daripada 32,000 tadi tu kita ada pelajar antarabangsa daripada 73 negara, lebih kurang 3,000 lebih, 10% out of 32,000 tadi. Jadi adik-adik yang masuk USM akan bersama-sama mereka untuk mengikuti program yang ditawarkan yang ditawarkan di USM ni bersama-sama dengan pelajar antarabangsa. Okay, dia tak ada kelas berasingan, so pelajar STPM, Matrik, Asasi, Foundation, A-Level, International student akan duduk bersama-sama belajar di tempat yang sama di USM. Okey, alumni USM ini yang telah bergraduat. Kita ada lebih kurang 185,000 graduat daripada tahun 1973 hingga Oktober tahun lepas yang direkodkan. Okey. So awesome alumni lah, ada pelbagai lagi selebriti, ahli perniagaan, ahli politik semua ada. Okey, ini secara rumusannya tadi, key figures ni USM as an education hub. Kita telah lahirkan 180,000 graduan yang saya sebutkan tadi. Lebih kurang setahun 6,500 ke 7,000 orang graduan yang tamat pengajian pada setiap semester. Kemudian pensyarah USM, kita ada nisbah satu pensyarah 14 pelajar, 14 atau 15 pelajar. Kemudian fresh grad USM, salary dapat gaji lebih kurang 2,000 ke 3,500. Ini berbanding dengan apa yang disasarkan. Okey, maknanya lebih tinggilah. Kemudian untuk makluman juga USM dalam QS World University Ranking 2022 sekarang berada di tangga 147 dan di dalam QS University World Ranking juga kita ada 14 program yang top 200. Kalau tengok dekat skrin tu, antaranya architecture, engineering, kemudian ada a few engineering program dalam tu seperti chemical engineering, civil engineering. Kemudian ada juga program bahasa Inggeris dan lain-lain lagi. Okey, ke mana graduan USM pergi habis pengajian? Okey, ini berdasarkan rekod yang kita ambil daripada Graduate Employability Study tahun 2019, 31% bekerja di local companies. 23% masuk ke sektor kerajaan, 21% di syarikat multinational, 7% self-employed ataupun freelance, ini bekerja sendiri, dan ada juga yang ke NGO 6.7% dan lain-lain lagi lah. Okey, apa yang USM tawarkan? Apa yang USM boleh beri kepada adik-adik? Okey, peluang adik-adik belajar di USM. Yang pertama, kita ada research dan academic collaboration. Ini adik-adik yang masuk ke USM, ikuti program peringkat ijazah pertama, berpeluang untuk sama-sama terlibat di dalam penyelidikan dan juga kolaborasi akademik. Yang kedua, program mobility. Nanti saya cerita selanjutnya. Kemudian berpeluang juga untuk mengikuti program pertukaran pelajar. Kemudian USM juga menawarkan internship ataupun intern di tempat kita sendiri yang dipanggil Pusat Sains at USM. Kemudian kita juga ada connecting dengan strategic business partner kita di USM dan juga di luar negara, yang contoh saya sebutkan tadi, akademik yang kita tawarkan Doktor Perubatan di India, salah satu contoh. Kemudian kita customize our executive and bridging English program. Kemudian adik-adik juga berpeluang untuk buat second degree program dan juga program-program yang ditawarkan di USM. Kita beri peluang kepada pelajar untuk sama-sama terlibat dalam community engagement and culture.
Okey, university partners, kita ada hampir 200 university partners dalam dan juga luar negara. Ada di kalangan universiti tu yang top 100, top 200. So adik-adik kalau masuk USM, kita ada university partners, rakan strategic university. So adik-adik berpeluang untuk ikuti program pertukaran, program mobility di universiti-universiti yang kita ada kerjasama, yang kita ada MOU ataupun MOA. So ada hampir 200 universiti dalam dan juga luar negara, dan di kalangan universiti tersebut ada yang top 100 dan top 200 dalam QS University World Ranking. Kemudian kita juga ada industri kolaborasi. Kolaborasi bersama dengan industri, ada 200 lebih rakan industri kita yang ini untuk tujuan intern, tujuan penyelidikan. So banyak peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar USM oleh syarikat-syarikat ataupun industri yang ada kolaborasi dengan USM. Ini yang kita tawarkan kepada pelajar. So jangan ingat masuk first degree program ni tak ada peluang untuk terlibat dengan penyelidikan, tak ada peluang untuk terlibat dengan industri. So di sini kita sediakan. So akademik kurikulum yang kita sediakan memberi kelebihan ataupun nilai tambah kepada adik-adik bila belajar di USM. Okey, kemudian di USM juga kita hasrat kita nak melahirkan pelajar yang hebat. Apa tu hebat? Hebat ni dia ada dia ada 5 elemen hebat. So kita nak pastikan setiap pelajar USM, setiap graduan USM mempunyai elemen holistik, entrepreneurial, balance, articulate dan juga thinking. Sebab apa kita nak lahirkan pelajar yang hebat? Ini untuk masa depan graduan USM juga. Sebab kita nak sediakan graduan USM yang setanding dengan graduan di top universiti dari luar negara. Dan kita nak penuhi juga keperluan-keperluan negara, keperluan-keperluan masyarakat. Jadi setiap elemen hebat tu dia ada atribut dia sendiri. So ada banyak atribut. Bila masuk dan di pelajar USM, dia akan nampak apa atribut di dalam hebat. Jadi ambil peluang untuk bukan sahaja dapat degree, tapi dapat nilai tambah yang boleh memberi ruang dan juga peluang kepada didik untuk lebih berjaya selepas grad nanti. Kemudian di USM, ini yang exchange mobility tadi tu. Konsep di USM, one student, one passport. Okay? Bukan kita nak bagi pasport, siapa dapat masuk USM akan dapat pasport merah, tak ya. One student, one passport bermaksud kita nak galakkan setiap pelajar USM supaya terlibat ataupun mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negara ataupun program mobility. Sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun 1 semester. Boleh pilih mana-mana universiti, mana-mana negara, tak ada masalah. So boleh pergi sahaja. Mungkin future akan jadi syarat. Sebab setakat ni kita terbuka, kita galakkan semua pelajar. Dengan rakan universiti di luar negara, bayaran yuran sama macam adik bayar dekat USM. Contoh ikuti program kejuruteraan bahan. Kemudian teringin nak buat exchange di luar negara, cari program kejuruteraan bahan. Jadi pergi ke luar negara 1 semester, so whatever yang belajar di luar negara tu boleh dipindahkan kredit dalam degree di USM. So tak ada masalah. Okay. Kemudian kenapa adik-adik lepasan STPM, matrikulasi, asasi, diploma setara perlu memohon ke USM. Saya tak sebut lepasan SPM sebab kesemua program yang ditawarkan di USM adalah program ijazah pertama. Okey. Jadi adik-adik kena ambil peluang ni. USM sebagai research university, jadi saya dah cerita kenapa apa yang akan adik-adik terlibat dalam bidang penyelidikan. Boleh bantu geran yang ada di USM, bantu pensyarah. So boleh secara tak langsung boleh terlibat dengan penyelidikan. Because USM adalah salah satu daripada 5 universiti penyelidikan. Dan USM juga satu-satunya universiti yang diberi pengiktirafan sebagai Apex University lah, Accelerated Program for Excellence. Dalam maksud Apex tu sejak tahun 2008. Kemudian kita juga ada branding untuk USM lah. Kemudian di USM, kita memperkenalkan budaya keusahawanan. Walaupun nama University Sains Malaysia, bukan 100% program ataupun akademik kita adalah berdasarkan bidang sains sahaja. Kita terapkan nilai keusahawanan, budaya keusahawanan dalam setiap pelajar USM, dalam setiap program USM. Jadi sebab apa kita buat, kita perkenalkan entrepreneurial culture ni? Sebabnya kita bukan nak hasilkan graduan yang mencari
pencari kerja ataupun job seekers semata-mata, tapi kita nak hasilkan graduan yang mempunyai daya yang boleh create kerja ataupun create job creators berbanding mencari kerja. Okay, pada tahun 2018 tentang keusahawanan ni, USM telah mendapat kita telah menang the most entrepreneurial University of the Year pada tahun 2018. Sebab penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan sangat tinggi. Ada yang generate income puluhan ribu, ratusan ribu walaupun dia dalam bidang sains, tapi because of mindset nak terlibat dalam keusahawanan, jadi dia buat bisnes. Okey. Kemudian keunikan lain USM. Okey, ini lebih kepada bidang akademik, keunikan USM. Yang pertama, program USM bersifat ataupun kita perkenalkan konsep pengajian atau pembelajaran USM berbentuk multidisiplin. Multidisiplin ini bermaksud adik-adik kalau masuk belajar USM bukan mengkhusus dalam satu bidang sahaja. Kita galakkan pelajar USM, mahasiswa-mahasiswi USM untuk memilih lebih daripada satu bidang. Okey. Sebagai contoh, ijazah sarjana muda pengurusan. Okey, bila masuk ke degree in management, ada beberapa major yang perlu dipilih. Sebagai contoh, beberapa major yang ditawarkan di dalam bidang pengurusan, dia ada kewangan Islam, business analytic, pemasaran, kemudian ada OB. So bila masuk second year, pilih salah satu sebagai pengkhususan. Sebagai contoh, ijazah sarjana muda pengurusan mengkhusus dalam bidang kewangan. Kewangan itu adalah major. Kemudian kita beri peluang juga kepada adik-adik wajib ambil minor. Minor ni boleh pilih dalam puluhan ratusan minor yang ada di USM. Ada macam-macam minor. Kalau minat muzik boleh buat muzik. Kalau minat psikologi boleh buat psikologi. Kalau minat mathematics boleh buat minor mathematics. Kalau minat bahasa asing pun boleh juga, tak ada masalah. So program-program di USM kebanyakannya menawarkan package major dan minor. So major dan minor ni kita galakkan buat berasingan. Maksudnya berasingan tu berbeza bidang. Okey, contoh bidang major, adik-adik masuk bidang fizik, kimia atau biologi. Minor boleh buat management. So at the end of study akan dapat 2 bidang. Okey, bagi program-program yang tak ada minor, yang tak dibenarkan untuk buat minor, adik-adik masih lagi berpeluang untuk buat untuk ikuti bidang-bidang tambahan. Maknanya boleh ambil di dalam kod kursus elektif. Boleh buat bahasa asing, nak ambil Mandarin ke, Japanese ke, so terpulang. Bahasa Arab, semua bahasa pun ada di USM, Thailand pun. Jadi boleh buat minor bahasa asing ataupun elektif bahasa asing. Kemudian co-curriculum berunit. Co-curriculum berunit ni maksudnya setiap pelajar wajib ambil co-curriculum. Kalau tak ambil co-curriculum, tak ambil grad. Tapi kita tahu bahawa tak semua orang minat co-curriculum, tak semua minat nak masuk badan beruniform. So, badan beruniform ada banyak. Ada Palapis, ada Suksis, kemudian ada apa lagi, tentera udara, tentera darat, semua adalah. So boleh pilih, tapi dia berpackage. Tapi kalau tak minat yang beruniform ni, tak ada masalah, boleh pilih curriculum untuk sukan, renang, apa semua tu yang berpackage. Macam berenang senang, tak ada exam, tak ada apa. So pergi training, swimming, belajar basic tu. So at the end ada kursus koke yang tak ada exam, berbentuk hands on 100%. So adik-adik berpeluang untuk buat pelbagai major, pilih sendiri. Kita tak ada paksaan. Kita tak ada tetapkan kepada pelajar untuk ambil apa-apa. Jadi bidang-bidang yang minor ni ataupun elektif ni adalah terbuka. Setiap sem kena daftar, pilih sendiri nak buat apa. Okey, adik-adik kena tentukan sendiri bila nak ambil. Okey, USM kita tak bagi jadual ya, you kena ambil sem ni paper apa, sem ni paper apa ni, paper teras ke minor ke, tak ada. Kena pilih dan tentukan sendiri asalkan tak melebihi jumlah unit yang ditetapkan pada setiap semester. So adik-adik kena decide sendiri pada setiap semester, kecuali sem 1 lah. Kalau pelajar baru biasanya akan dibantu oleh pusat pengajian, dia akan daftarkan secara global. Kemudian bila masuk second semester kena buat keputusan sendiri untuk ambil whatever kursus ataupun bidang-bidang yang ditawarkan di USM.
Okey, contoh yang tak ada minor tadi ni macam program profesional lah, engineering, kemudian perakaunan, seni bina, perubatan, pergigian, farmasi. Ini tak ada. Yang ni program-program profesional ni dia memang tidak ada minor. Tapi adik-adik berpeluang untuk buat bidang-bidang lain, untuk belajar bidang-bidang lain melalui kod elektif. Boleh pilih. Okey, seterusnya USM juga kita terima pelbagai latar belakang, pelbagai latar belakang akademik. Bukan sahaja pelajar STPM, bukan sahaja pelajar matrikulasi ataupun asasi yang masuk USM, malah pelbagai latar belakang ataupun background akademik yang kita terima masuk. Antaranya A-level, International Baccalaureate, Australian Matriculation ataupun AUSMAT, SAM, South Australian Matriculation, kemudian Foundation daripada private university, as long as recognized by MQA, tak ada masalah. Okay, so semua kelayakan akademik yang setaraf dengan STPM kita terima masuk ke USM. Okay, kemudian adik-adik juga berpeluang untuk mengikuti ijazah kedua ataupun kita panggil degree ijazah. Okey, di USM, pelajar-pelajar tahun 2 kita buka peluang untuk buat second degree. Contoh, first degree tahun ni dia masuk USM buat ijazah sarjana muda teknologi biosumber. Okey. Second degree dia berpeluang buat ada 4 bidang yang kita tawarkan, kita buka kepada pelajar USM. Bidang of course kena bidang berlainan lah. Kita ada pengurusan. So first degree teknologi biosumber. Second degree dia buat pengurusan tahun kedua. Okay. Ada pelajar yang manage, dia grad tahun yang sama, after 3 or 4 years, dia grad 2 degree pada tahun yang sama. Itu terpulang macam mana adik-adik nak pelajar USM nak manage. Okay, nak ambil lebih ke kurang ke macam mana ke, boleh uruskan sendiri. Ada yang tahun ni dia grad dengan first degree contoh bioprocess, next year dia grad dengan degree in management. Cuma second degree ni dia tak belajar secara penuh masa, dia belajar secara part time 4 tahun juga. Cuma ada kursus-kursus yang tak perlu ambil 2 kali lah, contoh macam kursus universiti apa semua tak perlu repeat lah. Okey. Selain itu kita juga menerima pelbagai corak kemasukan seperti warga sukan, warga budaya, warga basuh. Adik-adik pelajar lepasan asasi matrikulasi akan bersama dengan mungkin ada warga mas, atlet, artis yang akan belajar bersama-sama. Okey. Terusnya tempoh pengajian USM. Okey, tempoh pengajian USM ni dia ada program 3 tahun dan maksimum berapa tahun. Okey, contoh di skrin. Program kalau 3 tahun minimum, maksimum dia 6 tahun. Maksimum dia 5 tahun. Kalau program 3 tahun setengah, maksimum 6 tahun. 12 semester. Kalau program 4 tahun, maksimum 7 tahun. Kalau doktor perubatan, doktor pergigian, minimum 5 tahun, maksimum 9 tahun. Okey, tapi kita tak galak-galak habis dalam tempoh melebihi tempoh minimum. Kalau boleh kita nak semua pelajar kita grad on time. Okey, kalau program tu 3 tahun, make sure you grad 3 tahun. Kecuali kalau ada masalah-masalah tertentu seperti masalah kesihatan, ataupun masalah akademik, masalah kewangan yang menyebabkan adik-adik tak dapat nak habiskan dalam tempoh minimum, tak ada masalah. Even pelajar USM juga, walaupun ada masalah akademik, saya beri contoh akademik, permasalahan akademik, masalah yang dihadapi, kita tak simply buang, kita tak simply maksudnya tendang pelajar tu keluar, buang pelajar tu. Okey. Kalau dia tak dapat capai apa yang kita tetapkan minimum 2.0, kita masih lagi beri peluang kepada dia. Okey, kita bagi P1 peluang untuk kali pertama. Kemudian tak lepas juga 2.0, kita bagi peluang P2. Kali kedua tak lepas juga, kemudian ada P3. Kemudian tak lepas juga, barulah kita bagi surat bye-bye lah. Tapi kalau nak merayu masuk balik tak ada masalah, boleh kemukakan rayuan, kita masih lagi beri peluang. So that's why dia ada tempoh maksimum sampai 5 ke 9 tahun tu. Kita tak sewenang-wenangnya buang ya. Mungkin kalau tak sesuai dengan bidang tu because of masalah akademik, kita cuba nak advise, kita tengok bidang-bidang lain yang bersesuaian. Okey. Tapi hampir keseluruhan pelajar USM memang boleh dikatakan 99% adalah grad on time. Jaranglah, kecuali masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Okey, seterusnya program. Okey, walaupun Universiti Sains Malaysia, Universiti Sains ya, kita banyak bidang-bidang ataupun program-program
program sastra yang kita tawarkan di USM. Okey. Di USM ni, di kampus induk ni dia ada 19 program sastra, semua di kampus induk lah. Ada 19 program dalam bidang sastra yang kita tawarkan. Okey. Untuk tempoh sekarang ni yang pihak UPU tengah buka untuk kemaskinan juga permohonan baru ni, okey, ada hanya beberapa bidang sahaja yang dibuka untuk kemaskinan juga pilihan. Yang lain-lain tu because dia sebab dia bertemu juga. Jadi kita tak buka untuk pilihan kemaskinan juga permohonan untuk fasa kedua ni. Okey, yang pertama pengurusan. Saya sebutkan tadi pengurusan dia ada bidang keuangan Islam, perniagaan antarabangsa, kemudian dia ada business analytic dan beberapa lagi. So bidang-bidang di bawah pengurusan, major di bawah pengurusan ni boleh dipilih semasa tahun kedua. So tahun pertama kebanyakan program USM ni dia belajar secara umum sajalah. Kemudian bidang kedua yang boleh dipilih di kemaskini sekarang, yang lain itu saya sebut secara umum lah. Yang dibuka sekarang ni program adalah sains kemasyarakatan. Sains kemasyarakatan pun dia ada beberapa major. Contoh sosiologi, antropologi dan sosiologi. Kemudian ada triple P, pengurusan pembangunan, pengurusan perancangan pembangunan. Kemudian dia ada sains politik. Itu contoh major di bawah program sains kemasyarakatan. So masuk program sains kemasyarakatan, pilih major sains politik, minor buat psikologi. Minor nak buat bahasa Melayu ke geografi pun boleh. So boleh cross school. Okay, boleh cross pusat pengajian. Contoh sains kemasyarakatan di pusat pengajian sains kemasyarakatan. Minor di pusat bahasa boleh, di pusat pengajian ilmu kemanusiaan boleh, di pusat pengajian pengurusan pun boleh. Nak ambil sains pun tak ada masalah. Okay. Kemudian program bahasa Inggeris untuk profesional pun boleh dikemaskini sebab tadi interview. Bahasa Inggeris untuk kesusastraan, terjemahan dan interpretasi dan juga sastra nombor 14. Nombor 14 tu program sastra. Di bawah program sastra ni dia ada major geografi, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Ini bukan program pendidikan. Kalau program pendidikan, sastra dengan pendidikan. So major yang sama juga. Tapi nombor 14 ni program sastra. Okay. Kebanyakan program sastra yang kita tawarkan di USM, di kampus Induk Pulau Pinang ni, boleh juga dipilih ataupun dimohon oleh pelajar daripada aliran sains. Tak ada masalah. Aliran kejuruteraan pun boleh masuk. Okay. Contoh ijazah sarjana muda pengurusan. Pelajar aliran sains pun boleh. Tak ambil subjek bisnes pun tak apa. Matrikulasi sains, matrikulasi kejuruteraan boleh mohon. Sama juga dengan program sains kemasyarakatan. Tapi kalau program nombor 14, ijazah sarjana muda sastra, yang itu hanya dibuka untuk pelajar STPM sastra sahaja. Tapi kalau program bahasa Inggeris, semua aliran boleh masuk dengan syarat kena muat dan 4. Okey, yang lain-lain bidang semua ada interview. Contoh yang saya sebut minor-minor yang boleh dibuat tu tadi ada degree seni halus, seni muzik, kemudian ada kerja sosial. Ini semua yang ada interview lah, dah habis part. So yang mana tak terpilih interview hari tu, boleh ubah pilihan ke program-program yang lain. Okay, perakaunan, kemudian ada pendidikan khas, ekonomi, lakonan. Ini semua yang interview lah. So kalau tak terpilih interview, pilih program-program yang lain. So ada 5 lagi bidang yang saya sebutkan tadi, yang saya tanda kali hijau tu. Warna hijau tu maknanya boleh dikemaskan ataupun boleh dipilih lah untuk fasa 2 UP online ni. Okey, seterusnya program sains. Tadi habis program sastra, kita ada 19 sahaja. Program sains di USM. Okey, di kampus Induk ni kita ada program sains matematik, ada matematik dan ekonomi. Okey, sains matematik, matematik ekonomi ni pelajar aliran sastra pun boleh memohon dengan syarat mesti ada subjek matematik lah, sama ada diberikan STPM ataupun matrikulasi. Kemudian statistik gunaan pun sama juga. Yang keempat, kita ada program sains kimia, kimia analisis, kimia industri. 3 program ni di bawah pusat pengajian sains kimia. Kemudian kita ada nombor 7 dengan nombor 8, biologi, sains biologi dan juga biologi gunaan. Apa beza sains biologi dan juga biologi gunaan ni? Boleh baca dekat skrin tu bidang-bidang kerjaya nanti ya.
So untuk program sains, biologi dan juga biologi gunaan, okey, di bawah program biologi gunaan dia ada beberapa major, antaranya bioteknologi, agrobiologi, biologi akuatik, biologi persekitaran, entomologi dan juga parasitologi. Itu di bawah program biologi gunaan. Tapi untuk program sains biologi dia ada 3 major utama. Ini beza dua ya. Bidang yang ditawarkan atau major yang ditawarkan untuk kedua program juga berbeza. Untuk sains biologi, di bawah ni ada 3 pilihan major. So adik-adik kalau masuk bidang sains biologi boleh pilih salah satulah, antaranya microbiologi, biologi tumbuhan dan juga biologi haiwan. Okey, kalau tengok dalam senarai program dekat UPU tu, kita letak slash kan, sarjana muda sains biologi, dalam bracket dia ada slash microbiology, biologi tumbuhan, biologi haiwan. Itu bermaksud bidang yang adik-adik kena buat salah satu ataupun pilih salah satu selepas masuk ke tahun 2 pengajian. Maksudnya tahun 1 akan belajar general pasal biologi dulu. Second year baru pilih salah satu. Okey, kemudian minor tak payahlah buat bidang sains juga, mungkin terlalu berat, ambillah pengurusan, kalau minat muzik buat muzik. Kemudian di USM juga kita ada minor pengurusan Islam, minor pengajian Islam, boleh buat minor pengajian Islam. Tapi kebanyakan program sains, pelajar aliran sains yang dekat skrin tu, daripada pusat pengajian matematik, pusat pengajian sains kimia, bio, semua kebanyakannya akan buat minor, biasanya yang favourite lah. Jadi pilihan pelajar-pelajar bidang aliran sains di USM ni, minor dia akan buat minor dalam bidang pengurusan. So at the end of study, degree in biology, mungkin akuatik ataupun microbiology, kemudian dia ada dicatatkan di transkrip scroll tu, minor dalam bidang pengurusan. So nak kerja nanti, pilihlah nak bidang sains ke ataupun bidang management. Okey. Seterusnya, bidang-bidang sains yang ada di USM, okey, kita ada program sains fizik. Ini di bawah pusat pengajian sains fizik. Okey, dia ada sains fizik, geofizik, kemudian ada fizik perubatan. Ini 3 program di pusat pengajian sains fizik. Okey, kemudian 3 program di pusat pengajian teknologi industri. Ini program yang mungkin orang tak berapa kenal, tapi sebenarnya bidang kerjaya dia sangat luas, sangat tinggi. Okay, even graduate catatan rekod kita punya graduate ability di bawah pusat pengajian teknologi industri juga sangat tinggi. So tak rugi ada dia pilih. Okay, fizik pun sama, geofizik. Okay, kalau tengok geofizik ni cari dekat Malaysia, saya rasa sangat rare geofizik ni. Sebab USM kita pernah direkodkan bahawa program geofizik ni satu-satunya program yang ditawarkan di Asia Tenggara. Mungkin sekarang dah ada di private, di universiti awam saya tak pasti. Tapi geofizik ni sangat jarang ada. Boleh bekerja di pelantar minyak, cari gali pun boleh juga. Okey. Kemudian fizik perubatan, sains fizik, itu di bawah pusat pengajian sains fizik. Ini program-program yang boleh dikemas kini. Okey, berbalik kepada pusat pengajian teknologi industri tadi. Okey, ada 3 program. Teknologi makanan, teknologi biosumber, teknologi persekitaran. Okey, teknologi industri pemakanan. Itu kalau tidak teknologi pemakanan lah. Kalau persekitaran dia lebih kepada environment. Kemudian teknologi biosumber. Ini tentang kayu. Okey, demand sangat tinggi. Walaupun tak glamour, tapi sekarang makin mendapat perhatian lah. Okey, so boleh pilih untuk kemas ini. Program-program ni memang dikatakan memang mempunyai permintaan tinggi dalam kerjaya. Okey. Kemudian sains dengan pendidikan, program ni bertemu juga dah melepasi, so tak boleh kemas kini lah. Itu di bawah pusat pengajian. Program pendidikan kita letak di bawah pusat pengajian ilmu pendidikan. Okey. Seterusnya, program sains yang ada lagi di USM. Banyak program sains yang di USM. Okey, kita ada program ini di bawah pusat pengajian Housing, Building and Planning, ataupun dalam bahasa Melayunya perumahan, bangunan dan perancangan. Okey, kita ada seni bina dalaman. 2 program ni dia ada temu juga, sudah lepas lah. Jadi kalau tak terpilih dalam program seni bina dalaman, ada pilihan program lain yang berkaitan juga dengan bidang-bidang construction ni, seperti perancangan badan dan wilayah, teknologi kejuruteraan bangunan,
ukur bangunan, kemudian ada ukur bahan. So yang ni boleh ganti satu lagi pengurusan projek binaan. Kalau tak terpilih interview, so boleh tukar kepada program-program ni, yang 5 program ni, sebab dia berkaitan dengan construction juga. So tak larilah daripada seni bina dalaman. So adik-adik yang tak terpilih tu boleh ubah. Program-program di bawah Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan ni kesemuanya dibuka untuk semua aliran. Okey, aliran sains, sastra pun boleh mohon. Kecuali teknologi kejuruteraan bangunan sahaja, dia hanya terima pelajar aliran sains dan juga aliran kejuruteraan sahaja. Tapi program-program lain, you ambil geografi, you ambil sejarah di peringkat STPM, adik-adik ambil tu boleh mohon program yang berkaitan dengan construction ni, masuk ukur bangunan, ukur bahan, kemudian perancangan badan dan wilayah ataupun pengurusan projek binaan. Okey. Seterusnya kita ke kampus kejuruteraan. Di kampus kejuruteraan ni dia ada 9 program. Popular jugalah, boleh dikatakan antara yang popular juga. Tempat di Limbung Tebal, masih lagi di Pulau Pinang. Jarak antara kampus Transkrian ke kampus Induk Penang ni lebih kurang 40 minit melalui Second Bridge. Okay, so pelajar dekat sana dia sekarang ni dia ada banyak kelebihan lah, dekat dengan IKEA, dekat dengan outlet yang macam dekat JB tu, Mitsui kan. So dia ada konsep dekat sana, business area dekat sana, IKEA apa semua. So pelajar ni kejuruteraan ni dia dekat lah, so berpeluang nak pergi ke sana. Tapi tempoh PKP ni tak boleh lah. Okay, antara program yang ditawarkan di kampus kejuruteraan USM. Okay, yang pertama kita ada program kejuruteraan sumber mineral, kejuruteraan awam, kejuruteraan kimia, kemudian ada kejuruteraan aeroangkasa, kejuruteraan mekanik, pembuatan dengan pengurusan, mekatronik, elektronik, elektrik, polimer dan juga bahan. Okey, ada 6 pusat pengajian yang menawarkan program kejuruteraan di kampus engineering, kampus Transkrian Limbung Tebal. So, program-program ni dibuka kepada STPM, matrikulasi asasi dan juga diploma staraf dalam kategori sains, kategori kejuruteraan. Belajar aliran sastra tak boleh lah. Okay. Untuk lepasan diploma staraf, bidang-bidang tertentu boleh mohon mengikut kelayakan anda. Okay. Kalau bidang-bidang yang jauh daripada bidang degree yang kita tawarkan ni tak boleh lah. So kita galakkan pelajar-pelajar, contoh nak masuk elektrik, of course mesti ada background diploma. Ini kalau lepasan diploma staraf lah, diploma dalam bidang elektrik, elektronik, mekatronik ataupun yang berkaitan dengan bidang elektrik. Okey, A-level, IB, Ausmet semua pun boleh mohon, tak ada masalah. So banyak juga saya tinggi juga dia punya graduate ability. Okey, so program-program ni yang sering orang pilih adalah program seperti elektrik, elektronik, mekatronik, aeroangkasa, mekanik. Tapi program-program lain ni jarang. Okey, saya nak pesan bahawa kalau adik-adik pilih program kejuruteraan polimer, kejuruteraan bahan, pembuatan dengan pengurusan, sumber mineral ni peluang sangat tinggi. Sebab program ni kita tak nampak tapi sebenarnya future dia bright, cerah masa depan. Okay, jangan lupa apply, jangan lupa pilih program ni. Okay, boleh tengok dekat Facebook, kita juga ada share maklumat-maklumat berkaitan dengan program-program ni, especially kejuruteraan bahan, sumber mineral, pembuatan dengan pengurusan. Boleh nampak, boleh tengok dekat situ apa kerjaya, bagaimana masa hadapan kalau pilih bidang-bidang ni. Kalau mekanik tu kita nampak dah nak jadi apa, awam pun kita dah tahu dah. Sama juga elektrik, elektronik, aeroangkasa. Tapi macam polimer, bahan, semua benda ni kita macam tak nampak, tapi sebenarnya masa depannya lebih cerah. So boleh tengok dia punya info kerjaya dekat Facebook ataupun ada di pusat pengajian mekanik, pusat pengajian bahan dan semua kongsikan dalam Facebook. Okey, seterusnya untuk program di kampus Kubang Krian, kita ada 11 program tapi hanya 4 sahaja yang dibuka untuk kemaskini. Antaranya adalah bioperubatan, forensik, pemakanan dan juga kesihatan
persekitaran dan juga pekerjaan. Lain doktor perubatan, doktor pergigian, nursing lain semua tu program interview. Dah tak boleh ubah. Program ni semua di Kelantan. So ada 4 pilihan program sains kesihatan yang dibuka untuk kemaskinan juga pilihan untuk fasa 2 ni. Okey. Okey, syarat kemasukan secara umumnya ada program yang PNGK minimum 3.5, ada yang 3.0, ada yang 2.75. Okey, adik-adik kalau tengok dalam pilihan UPU tu boleh nampaklah program-program kan. Kalau nampak tu bermaksud cukup syarat lah. Ada juga yang minimum 2.67, 2.5 dan juga 2.0. Okey, saya tak go through satu-satu sebab setiap program dia berbeza syarat kemasukan PNGK dan juga kombinasi subjek dan grade yang diperlukan. Untuk syarat MUAT pula, ada program yang MUAT perlukan MUAT band 4. Contoh untuk program bahasa Inggeris yang saya sebutkan tadi itulah, program pendidikan bahasa Inggeris, terjemahan, kesusastraan bahasa Inggeris dan juga bahasa Inggeris untuk profesional perlukan MUAT band 4. Tapi untuk program perubatan, pergigian, farmasi, sains kesihatan ni perlukan MUAT band 3. Lain-lain program band 2. Sebab syarat kemasukan ke SM sekurang-kurangnya untuk semua program adalah MUAT band 2 minimum. Okey, tapi kita juga follow ikut advisory note yang dikeluarkan oleh MQA yang mana terkesan dengan pandemik COVID-19, belum ambil MUAT, tak sempat ambil MUAT ataupun MUAT dah daftar tapi delay, boleh mohon dahulu. So untuk makluman semua, memang USM terima pelajar yang belum ada MUAT tertakluk kepada syarat akademik dan juga kekosongan program, yang mana diterima tanpa MUAT akan diberikan tawaran bersyarat yang mana masuk dahulu dalam tempoh 1 tahun ataupun semasa tahun pertama pengajian perlu ambil MUAT. Okey. Kalau tak ambil MUAT, kita juga terima IELTS ataupun TOEFL. Okey, 2 kelayakan bahasa Inggeris yang selain MUAT kita terima. Okey. Okey, kaedah permohonan of course melalui UPU. Hari ini hari terakhir. Jadi jangan lupa pastikan anda pilih program-program USM. Kalau letak pilihan pertama, insya-Allah akan dapat tempat bergantung kepada merit dan juga syarat. Kemudian lain-lain saluran yang nak masuk ke program di India, kemudian kita punya program pesisir di tempat-tempat lain, kemudian program diploma lanjutan USM juga ada. Kemudian yang mana tak dapat tempat di USM, tak dapat tempat di mana-mana universiti, contoh nak buat perubatan USM tapi tak dapat. So kita ada alternative channel. Kita ada program pesisir di India ataupun kita ada program saluran USM Plus One yang kita masih lagi buka sehingga end September. Pohon direct ke USM melalui pohon at USM. Jadi tunggu dulu yang result UPU. Jadi kalau tak dapat mana-mana tempat, kita ada alternative channel. Okey, di bawah USM Plus One ada pelbagai bidang perubatan, pergigian, farmasi dan lain-lain serta program jarak jauh. Ini untuk yang nak buat part time lah, ada 4 bidang. Okey, ada lagi 10 minit lebih kurang untuk Q&A. Sebelum tu secara umum lah, ini secara keseluruhannya bagaimana nak masuk ke USM. Laluan untuk kemasukan ke USM selepas habis SPM. Okey, habis SPM kita hanya ada satu program, diploma kejururawatan. Ini di bawah permohonan terus melalui USM, satu-satunya program diploma yang ada. Kemudian lain-lain habis SPM boleh buat STPM dulu, Matric, A-Level, IB, Ausmet, Foundation, Asasi UiTM, Asasi UM, Asasi UKM yang kita terima. Okay, so ada macam-macam channel lah. Of course, main channel kita adalah UPU. Pengambilan paling besar, paling tinggi, paling banyak adalah melalui saluran utama melalui UPU lah. Yang lain tu based on pengalaman, kemudian program pesisir itu direct ke USM. Okay, saya ingat itu sahaja. Gambar-gambar yang berkaitan dengan kemudahan kampus, fasiliti semua boleh tengok di dalam link Jom Masuk IPT 2021 fasa 2 ni. Semua ada, saya tak perlu explain. Now saya akan buka kepada Q&A. Lebih kurang 10 minit lah. Saya akan bacakan soalan-soalan yang ada. Stop share.
Sekejap ya. Sekejap, tak nampak kecil. Bagaimana, bagaimana saya hendak hubungi pihak USM untuk bertanyakan tentang sebarang soalan. Okey, hari ini masih lagi berlangsung Jom Masuk IPT. Boleh login masuk dekat website Jom Masuk IPT tu, kemudian pilih booth USM. Boleh tanya dekat situ sebab kita punya petugas akan bantu jawab. Okey, so hari ni sehingga jam 5, tapi selepas ni boleh hubungi melalui FB admission pun boleh, dan juga kita juga ada nombor WhatsApp yang boleh dihubungi. Soalan kedua, berapa yuran pengajian bagi program Bachelor Accounting? Yuran accounting, okey, yuran pengajian termasuk dan juga yuran berulang. Yuran berulang tu termasuk desa siswa, kemudahan-kemudahan lain. Anggaran lebih kurang 1,200 satu semester. Okey. Kemudian ada from Indonesia PhD. I made application for EVAL. Okey, yang ni berkaitan dengan visa. Regarding visa, you can contact our IMCC ataupun International Mobility Center in charge for visa. Okay, you can email to Miss Fazila Busman. Okay, you can find our officer in charge for visa in our directory USM. It's under IMCC. And then, okay, soalan seterusnya, apakah program adakah program sarjana muda sastra mendapat pengiktirafan MQA? Program-program USM, ijazah sarjana muda, insyaAllah tak ada masalah pengiktirafan MQA. Boleh semak di website MQA. Okay. Okay, double degree same school. Okay, double degree same school ni tak dibenarkan. Yang dua ijazah saya mention tadi, contoh you dapat ijazah sarjana muda pengurusan mengkhusus dalam bidang keuangan. Minor boleh buat marketing. Tapi kalau nak buat second degree, dia ada 3 lagi option lain, iaitu sains kemasyarakatan, boleh mengkhusus dalam bidang ekonomi, sosiologi, apa semua tu, bidang sains ataupun bidang sastra. Okay, pengurusan dengan degree, second degree atau dua ijazah dalam bidang pengurusan tak dibenarkan. Okey, adakah program pertukaran pelajar ada pada semua program? Okey, exchange program, mobility program, yang ni dia ada bidang-bidang tertentu, universiti-universiti tertentu yang ada kolaborasi dengan USM. So setiap pelajar boleh semak, bila masuk jadi pelajar USM, boleh semak senarai universiti, senarai program. Ada yang nak pergi belajar tentang kebudayaan pun ada, boleh semak dia di bawah International Mobility Center, MCC kita punya International Office. So setiap pelajar bila masuk USM nanti, kalau berhasrat nak buat pertukaran pelajar, cross campus program ataupun exchange program, boleh refer MCC. Cuma pelajar tahun pertama kita tak benarkan lah, bila dah masuk tahun kedua baru dibenarkan. Kemudian soalan seterusnya, merit yang tinggi berapa anggaran?
Okay, merit ni setiap program dia tak sama, berbeza-beza. So different merit, different program, different merit. Okay, so tak samalah. Kalau program tu hit dia tinggi, program tu ramai yang pilih, of course merit dia lebih tinggi, cut off dia lebih tinggi. So setiap tahun merit ni berbeza-beza. Setiap program pun beza-beza. Kalau program tak popular, kurang hit, of course dia punya merit lebih rendah. Okay, dekat mana boleh tengok bidang yang ditawarkan dengan syarat. Okey, bidang-bidang boleh tengok di website Pohon pun boleh, admission at pohon.usm.my ataupun admission.usm.my. Dua-dua website ni ada maklumat berkaitan dengan senarai program dan juga syarat kemasukan. Adakah keputusan interview akan diketahui dulu sebelum hebahan? Okey, yang ni kena tunggu keputusan announcement daripada UPU, hebahan tawaran keluar nanti, so adik-adik akan tahulah sama ada berjaya ataupun tak dalam temuduga. Okey, lain-lain. Banyak soalan ya sebab sekarang pukul 11. Syarat khas untuk jurusan komputer di USM, minimum 3.0, kemudian ada perlu 2 subjek Sains. Boleh tengok dekat website Pohon dan juga website Jom Masuk APT pun boleh ada syarat yang kita pautkan di situ. Kalau diploma boleh dapat kredit transfer tak? Of course boleh. Lepas masuk boleh isi borang untuk mohon kredit transfer. Okey, seterusnya. Banyak soalan ya sebab sekarang dah pukul 11 lebih. Saya pick up sajalah. Diploma Sains dari UiTM boleh masuk tak sarjana muda keselamatan dan persekitaran pekerjaan? Boleh, tak ada masalah. Kemudian ambil bahasa asing dan ada student exchange program. Ya, boleh. Program di bawah Pusat Pengajian Sains Komputer pun boleh buat bina bahasa asing ataupun yang lain-lain, dan nak pergi ke exchange program boleh, terbuka, tak ada masalah. Berapa jumlah yuran doktor perubatan melalui alternatif USM Plus One? Okey, yuran ni USM Plus One dia tak bersubsidi. Jadi dia punya yuran pengajian sahaja 35,000 satu semester, 35,000 satu semester. Kemudian saya sains komputer. Lagi seminit je sebab saya dah melepasi pukul 11. Chances bayu perubatan. Okey, bayu perubatan ni memang selalunya pilihan sangat tinggi. Bayu perubatan ni dia macam second choice selepas bidang perubatan. Jadi hit untuk program bayu perubatan ni sangat tinggi. Kita record last year yang dapat tawaran bayu perubatan semuanya for flat. Pecah rekod USM sebab hit program bayu perubatan sangat tinggi dan dia merupakan antara program yang popular. Boleh dikatakan dalam top 10 jugalah seluruh Malaysia program ni. Okey. Banyak soalan yang saya tak sempat bacakan. InsyaAllah boleh tanya di Facebook dan akan dibantu jawab oleh petugas kami di bahagian pengurusan akademik. Ada juga pensyarah yang sertai, pelajar-pelajar juga ada yang sertai. Terima kasih atas bantuan. Saya ingat itu sahaja daripada saya. Apa-apa pertanyaan selepas ni boleh komen je dekat Facebook, so nanti akan ada yang menjawab. Kemudian boleh hubungi kami juga melalui link Jom Masuk APT 2021 serta berhubung terus selepas ni untuk maklumat-maklumat. So jangan lupa letak USM sebagai pilihan pertama, pilih USM. Okey, jom masuk USM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.